Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kantin masih hangat. Tapi kali ini, pemimpin Perikatan Nasional pun tak sepakat isu cadangan untuk menutup kantin. Menteri Pelajaran telah pun menegaskan bahawa kantin harus dibuka pada bulan Ramadan. Tapi pihak PN PAS mengambil peluang untuk menjadikannya isu dan telah pun menimbulkan pelbagai kepanasan di Malaysia berkaitan isu ini. Namun apa yang mengejutkan kita, rupa-rupanya pemimpin Perikatan Nasional juga tidak sepakat dalam isu tutup kantin ini. Mereka bertelaga sesama sendiri. Isu kantin sekolah dibenar beroperasi sepanjang bulan Ramadan mendapat reaksi berbeza dalam kalangan pemimpin Perikatan Nasional PN. Presiden Gerakan Dominic Lau berkata parti itu tidak berkongsi pandangan sama dengan PAS yang menganggap tindakan tersebut sebagai tidak menghormati bulan Ramadan dan sengaja mencetuskan polemik. Saya rasa kita mempunyai interpretasi berbeza dalam perkara ini. Tiada siapa yang salah dan bukan semua pandangan perlu dikritik, katanya. Bagi kantin sekolah, biarlah ia beroperasi. Apa yang penting adalah nilai hormat menghormati kepercayaan dan amalan keagamaan dalam kalangan pelajar, katanya kepada Malaysia Kini. Sebelum ini, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Yahya mendakwa arahan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq supaya kantin sekolah mesti beroperasi seperti biasa sepanjang bulan Ramadan sebagai keterlaluan. Katanya, arahan itu seolah-olah sengaja mencetuskan polemik. Sedangkan pelajar bukan Islam boleh membawa bekal makanan dan makan di ruangan yang dibenarkan, katanya. Perkara sebegini hanyalah mencetus polemik, tidak perlu dan membuang masa, katanya pada Selasa. Namun, Fadlina menegaskan bahawa langkah itu bagi membolehkan pelajar bukan Islam dapat makan dengan selesa. Saya tidak mahu anak-anak pelajar bukan Islam makan di dalam stor dan tempat yang tidak sepatutnya. Padahal semua sekolah ada kantin, katanya. Kita kementerian sarankan kantin dibuka sepanjang Ramadan, khususnya bagi sekolah yang mempunyai anak-anak bukan Islam, katanya ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi Kementerian Pendidikan KPM di Dewan Rakyat semalam. Tambah Dominic lagi, Parti Gerakan berpegang kepada prinsip perlembagaan persekutuan yang memberi ruang kepada semua rakyat Malaysia kebebasan dalam beragama. Sementara itu, seorang pemimpin bersatu menyokong pendirian PAS dalam isu tersebut. Bercakap atas kapasiti peribadi, Razali Idris berkata dia tidak setuju dengan saranan untuk membenarkan kantin dibuka semasa bulan Ramadan. Menurutnya, pelajar bukan Islam sepatutnya boleh menguruskan diri sendiri kerana amalan berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajipan yang menjadi rutin umat Islam setiap tahun. Menurutnya, murid bukan Islam boleh menguruskan diri sendiri ketika bulan Ramadan. Tapi tak perlulah sampai minta mereka makan di stor. Boleh makan di kantin tapi kantin tak dibuka dan berjualan macam biasa, katanya juga Ketua Penerangan Bersatu. Tambahnya lagi, pendirian ini tidak ditujukan kepada SJKC atau SJKT, tapi kepada sekolah harian. Razali berkata jika terdapat kes murid bukan Islam diarah makan di stor atau tempat-tempat yang tidak sepatutnya, pihak kementerian perlu mengambil tindakan. Kita mahukan supaya ada kelainan sempena bulan Ramadan dan mengajar murid dari peringkat awal tentang amalan menghormati bulan Ramadan. Yang Menteri kata semalam, katanya, pada saya kalau ada pelajar diarah makan di stor, itu perlu ambil tindakan pada pengetuanya. Kenapa kena makan di stor? Sekolah mana menyatakan boleh makan di kantin, cuma kantin tidak buka, itu saja, kata beliau lagi. Ada beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Antaranya daripada Red Parrot 2782, logiknya
Kalau lebay tak mau kantin sekolah dibuka sebagai menghormati pelajar Islam yang berpuasa, bagaimana dengan bazar Ramadan yang dibuka ketika orang sedang berpuasa? Ada bazar Ramadan yang dibuka seawal 10 pagi. Apakah mereka hanya perlu dibenarkan membuka bazar selepas berbuka sebagai menghormati orang yang sedang berpuasa? Pak lebay janganlah bersifat ekstremis, katanya. Bagi pelajar Islam yang kuat pegangan dan sedang berpuasa, tentulah tak akan sekali-kali masuk kantin sekolah untuk curi-curi makan, kata Red Parrot. Green Tiger 6695 kata tak salah buka berpuasa itu cabaran. Jika sepatutnya sesuatu anutan arahan sebegitu untuk berpuasa, pengikut kena ambil ia sebagai cabaran. Bukannya menyusahkan yang tak berpuasa, ianya dah kira buat dosa, kata Green Tiger. Green Moose pula tulis, apalah susah sangat. Kantin dibuka bukan bermakna tak hormati orang Islam. Orang Islam tak payah belilah, tak boleh kontrol diri sendiri ke. Kantin operator sebahagian besar orang Melayu Islam. Mereka nak buat bisnes lah. Kalau mereka tak nak buka, terserahlah. Tak payah bikin kecoh, katanya. Kalau ikut, pas logik. Maknanya, kalau boleh semua bisnes harus tutup bulan puasa. Tapi gaji staf kena jalan. Pengsanlah business owner. Productivity untuk pas ialah 11 per 12 bulan setahun. Macam mana nak maju, kata Green Moss 6943. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Dipetik daripada Malaysia Kini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Najib, oh Najib. SRC, oh SRC. 1MDB, oh 1MDB. Jolo, di mana kau berada? Itu pantun yang tak pernah berkesudahan. Paling penting ialah pantun. Jolo o jolo, di mana kau berada? Itu yang paling mahu diketahui rakyat Malaysia. Bila lagi Jolo nak dibawa pulang ke Malaysia untuk kita ketahui cerita sebenar tentang 1MDB dan SRC. Hari ini kita juga dikejutkan dengan pendedahan bahawa tak nampak bukti pun Amerika Syarikat dolar 120 juta dalam akaun Najib dikembalikan ke Tanore. Anda faham maksudnya? Mudah difahami. Tiada bukti 120 juta Amerika dolar dalam akaun Najib dikembalikan semula ke Tanore. Maksudnya uang itu tetap di sana di akaun Najib. Pakar pemulihan aset rentas sempadan yang berpengkalan di Kepulauan Cayman memberi keterangan bahawa dia tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta US dollar yang mengalir ke dalam akaun bekas Perdana Menteri Najib Razak telah dikembalikan kepada Tanore Finance Corp. Saudara, itu mudah difahami. Tiada bukti. Beliau tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta yang mengalir ke akaun Najib dikembalikan kepada Tanore Finance Corp. Persoalan besar, ke mana duit itu? Kalau tak dikembalikan kepada Tanore Finance Corp, di mana duit itu pergi? Kamu boleh tolonglah jawab dan tulis di ruangan komen ke mana pergi agak-agaknya duit itu. Memberi keterangan melalui Zoom dari Kepulauan Cayman petang ini, Angela Berghaus memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur demikian. Semasa perbicaraan kes saman SRC internasional berjumlah 1.18 US dollar 1.18 bilion US dollar atau bersamaan 5.5 bilion ringgit Malaysia terhadap Najib Razak. Semasa perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin, saksi bagi planatif SRC berkata,
Dia juga tidak melihat bukti bahwa 120 juta US dollar itu merupakan sebahagian daripada 620 juta US dollar yang mengalir keluar dari akaun Najib di Malaysia ke akaun Tanuri di Singapura pada 2013. Dia menjawab soalan semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Najib, Harvinderjit Singh, yang menegaskan bahawa 120 juta US dollar itu merupakan sebahagian daripada 620 juta US dollar yang telah dikembalikan kepada Tanuri. Harvinvet dalam satu soalan bertanya, saya akan mencadangkan kepada anda bahawa dana sebanyak 120 juta US dollar ini telah dikembalikan kepada Tanuri melalui penebusan. Berkhaus berkata, menjawab, saya tidak melihat apa-apa yang kembali. Saya tidak melihat 120 juta dikembalikan, kata beliau. Harvinderjit bertanya lagi, anda nampak AS 620 juta, bukan? Saya mencadangkan kepada anda bahawa AS 120 juta di dalam akaun Najib ini adalah sebahagian daripada dana AS 620 juta yang keluar dan kembali ke Tanuri pada 2013. Berkhaus menjawab, beliau kata, saya tidak melihat bukti itu. Antara pelepasan yang diminta oleh SRC melalui tuntutan mahkamah ini ialah Najib membayar balik 120 juta AS dolar dana firma milik Menteri Kewangan diperbadankan MOFINC yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun bank bekas Perdana Menteri Malaysia. SRC juga menyaman Najib untuk pembayaran balik RM4 bilion pinjaman daripada KWAP, kumpulan wang persaraan, kepada syarikat itu yang didakwa telah diselewengkan. Sementara itu, Berkhaus memberi keterangan bahawa dia tidak pasti sekiranya ahli perniagaan dalam buruan, iaitu Low Tiak Jo, berada di belakang beberapa entiti luar pesisir yang terlibat dalam penyelewengan RM4 bilion daripada SRC. Dia berkata kebanyakan entiti luar pesisir ini kepunyaan seorang lagi buruan, Eric Tan, sebagai pemilik beneficialnya. Dia kemudian disoal balas oleh Harvinderjit Singh, sama ada Low terlibat dalam entiti luar pesisir ini. Beliau menjawab, saya tidak pasti jika dia, Low, adalah individu yang mengawal segala-galanya, kata Berkhaus sambil menambah bahawa dakwaan mengenai Low adalah apa yang dia baca dalam laporan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat mengenai penyelewengan dana daripada SRC dan Syarikat Pelaburan Negara 1MDB. Laporan DOJ mendakwa Low dan beberapa sekutunya seperti Tan terlibat dalam penyelewengan wang daripada SRC dan 1MDB melalui penggunaan beberapa entiti luar pesisir seperti Blackstone Asia Real Estate Partners dan BlackRock Commodities Global Limited. Tan didakwa sebagai pemilik beneficial Blackstone dan BlackRock. Berkhaus memberi keterangan bahawa analisisnya terhadap dokumen yang diberikan kepadanya oleh Prince Waterhouse Corporation dalam kapasitinya sebagai pelikuidasi entiti luar pesisir menunjukkan Tan sebagai pemilik berdaftar firma berkenan dan bukannya Low. Antara entiti yang dia diupah sebagai pelikuidasi ialah SRC BVI, British Virgin Islands, yang didakwa menerima aliran masuk berbilion ringgit dana SRC yang berpengkalan di Malaysia sebelum diagihkan kepada pelbagai syarikat dan individu lain. Semasa disoal oleh Harvinderjit, Berkhaus berkata, laporan DOJ dapat mengaitkan hubungan antara Low dan entiti luar pesisir.
Ini kata Berghaus berbeza berbanding analisisnya kerana dia terhad kepada analisis dokumen kewangan yang ada padanya. Pengarah urusan kuantuma internasional yang berpengkalan di Cayman juga berkata bahawa dia tidak menemu bual mana-mana pengarah SRC yang berpengkalan di Malaysia berhubung urus niaga ini kerana analisisnya terhad kepada dokumen kewangan dan korporat. Perbicaraan kes saman sivil ini berlangsung di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin dan bersambung lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda seperti salah satu komen daripada Brown Falcon 0137. Beliau kata, saya tak kenal Jolo. Ini satu sindiran kepada Najib Tun Razak yang pernah menafikan kononnya beliau mengenali Jolo. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan SPRM siasat akbarkan serbu rumah dalam siasatan berkait Daim. Pastinya isu ini akan menggemparkan Daim dan keluarganya, dan persoalan besar untuk anda dan kita semua ialah apakah yang akan ditemui oleh SPRM. Adakah bukti-bukti kukuh akan ditemui di rumah yang diserbu ini? Dan pastilah, adakah bukti yang ditemui itu akan menuktahkan terus Daim Zainuddin dan keluarganya? Sebelum kita teruskan ulasan, jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu. Ianya percuma, anda tak perlu bayar apa-apa dan ia akan membantu anda untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini, isu politik dan isu semasa yang ada di Malaysia. SPRM siasat akbarkan serbu rumah dalam siasatan berkait Daim. Siapa sebenarnya akbarkan? Bagi anda yang mempunyai maklumat siapa akbarkan, tolong bantu untuk menerangkannya di dalam ruangan komen di bawah. Tuliskan, bantu kami untuk mengenali siapakah itu Akbar Khan dan apa kaitan beliau dengan Muhyiddin Yassin. Wah, Muhyiddin pula. Dengan Daim Zainuddin. Bukan Muhyiddin, tapi Daim Zainuddin. SPRM telah pun menyiasat Akbar Khan serbu rumah dalam siasatan berkaitan Daim. Ahli perniagaan dan pemaju hartanah Akbar Khan disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkait kes bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Memetik sumber SPRM dan peguam berkaitan, portal berita CNA melaporkan pemegang saham utama BRDB ini, iaitu BRDB Development Sdn Berhad itu, ditahan sementara untuk disoal siasat minggu lalu selepas rumah dan syarikatnya di Kuala Lumpur diserbu. CNA turut melaporkan SPRM membekukan akaun peribadi dan perniagaannya serta mengarahkannya mengisytiharkan aset dan pegangan keuangan keluarganya. Akbar turut dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat lagi bersama bekas sekutu rapatnya dalam masa yang terdekat. Pejabat Akbar enggan mengulas butiran siasatan itu, namun seorang jurucakap berkata, tumpuan utama mereka masih untuk memastikan siasatan yang adil dijalankan. Siasatan dilaporkan tertumpu pada pemulangan saham beku bernilai $4 bilion atau bersamaan dengan RM18.75 bilion yang pernah tersenarai dalam Central Limit Order Book CLOB pasaran kaunter Singapura yang berdagang terutamanya saham Malaysia, namun kini tidak lagi berfungsi. Selain itu, siasatan turut dijalankan berhubung urusan pertukaran pegangan saham syarikat konglomerat Multipurpose Holding Sendirian Berhad pada akhir 1990-an dan 2000.
SPRM turut dilaporkan menyiasat pinjaman US dollar 140 juta unit MPHB kepada firma British Virgin Island at Bridge United SA dan Strikers Development Inc. yang seterusnya digunakan untuk memperoleh blok kawalan saham MPHB daripada Tycoon Lim Tian Kiat. Bulan lalu, Daim didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan 71 aset kepada SPRM, termasuk 38 syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan Pahang, Kedah dan Kuala Lumpur, serta 6 hartanah. Sementara itu, istrinya, Naimah Khalid, meminta dibicarakan atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM yang menghendaki aset diisytihar. Keluarga itu memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM berhubung hal ehwal mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi untuk ulasannya seterusnya.